نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 56. Ayat yang Imam Haris Al-Muhasibi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Harith Al-Muhasibi. Imam Harith Al-Muhasibi ini dia hidup sezaman dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ni seorang ulama tasawuf, ulama fiqh dan sebagainya. Baik. Al-Imam Harith Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih. Baik. Dia sebenarnya kalau tengok dalam kitab Arab, bukan bermakna orang yang jujur, tapi orang yang benar ikhlas. Dalam kitab Arab dia tulis as-sidq, as-sadiq. Sadiq tu maknanya orang yang benar dengan makna benar ikhlas dia. Tu. Baik. Orang yang benar ikhlas ialah orang yang tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih. Baik. Maknanya apa dia, tuan-tuan? Orang yang benar-benar ikhlas menuju Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sudut ibadat, ikhlas zikirnya, ikhlas baca Qurannya, ikhlas salatnya dan sebagainya, maka dia tidak peduli dengan penilaian orang terhadapnya. Dengan maksud orang mengatakan pada dia, orang memperlekeh dia atas sebab dia ni mungkin kita kata berubah, contohlah, ataupun atas sebab dia ni kita kata istiqamah dalam amal ni, orang akan berkata pada dia, mengumpat dia ke dan sebagainya. Ada tak? Ada. Memang ada lah benda ni. Misal kata kawan tu baru nak berubah, baru pergi masjid, baru pergi surau sikit je, orang kata, dah jadi orang surau dah sekarang ni. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ikhlas dia tu, dia tak terasa apa. Kalau orang kutuk dia ke, orang puji dia ke, dia tak terasa apa. Kenapa? Dia buat tu benar kerana Allah Taala. Maknanya dia nakkan redha Allah, nakkan kasih Allah, nakkan rahmat Allah, nakkan cinta Allah. Maka dia tak kisah orang nak kata apa pada dia.
Dia teruskan dakwah, dia teruskan dia punya pengajian dia teruskan amal ibadat dia. Orang tolak dia, orang kata macam-macam pada dia, tak apa. Selama mana dia kata, selama mana hatinya tetap bersih. Maknanya apa tuan-tuan? Kadang-kadang dia tak peduli kata orang pada dia, tapi hatinya tak bersih. Maknanya apa? Dia sangka buruk balik pada orang tu. Ni masalah. Maknanya kalau dia sangka buruk balik pada orang tu, itu dengan makna tak ikhlas lah tu. Ni Imam Haris Al-Muhasibi cakap ni. Makna apa dia? Maknanya dia tak peduli orang nak kutuk dia ke, orang nak caci dia ke, orang nak puji dia ke, dia tak kisah. Hatinya tetap bersih dengan makna tetap dia sangka baik. Mungkin orang ni tak tahu, tak apalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada dia hidayah. Gitu. Tapi yang masalah ni dia sangka buruk. Dia kata, orang ni duk kutuk aku, dia ni teruk sungguh. Dia tu sebenarnya solat pun tidak. Dia marah balik. Dia tu entah apa namanya, taubat pun tak ada kot rasa. Contohlah. Kan? Tak boleh tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Untuk tengok hati kita ni ikhlas ke tidak ni kata Imam Haris Al-Muhasibi. Benar hati kita ni ikhlas pada Allah Ta'ala. Orang kutuk kita, orang puji kita, kita tak ada apa. Bahkan kita ni hati kita bersih, sangka baik kita pada orang tersebut pula. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak suka, bukan tak suka, tak peduli. Ini kena betul kan? Tak peduli sekiranya orang lain mengetahui akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal. Maknanya dalam mujahadah dia beramal, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sukar, mungkin susah, maka orang akan dalam masa yang sama orang burukkan dia, orang kata tentang dia, dia tak peduli benda tu. Dia tetap juga dengan mujahadah dia. Itu maksud dia. Dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Yang ni yang kita kata tadi ni. Kalau ada orang lain cari keburukan amal perbuatan kita ni, kita tak benci dengan orang tersebut. Bahkan tak benci pun dia cari amal keburukan kita. Tu. Tu dia. Ini tanda ikhlas yang disebutkan oleh Al-Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi susahlah benda ni tuan-tuan. Tu dia. Tapi kadang-kadang ada orang dia dah berubah, tapi dia sendiri yang cerita aib dia sendiri pula dah. Dia dah berubah, dah taubat apa semua dah apa namanya, solat dia jaga apa semua dah, zikir dia jaga, Quran dia jaga, semua jaga habis dah. Sekali dia pula yang buka aib dia sendiri, bukan orang yang cari. Maka kata Nabi SAW berkenaan dengan golongan yang buka aib sendiri ni, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap daripada umatku ini akan dimaafkan sekiranya mereka bertaubat, melainkan golongan mujahirin. Golongan mujahirin ni apa? Dia suka cerita aib dia. Dia cerita aib dia pada orang ni. Dia cerita, saya dulu macam ni, saya dulu suka minum arak. Dia dah taubat dah,
Tapi dia bagi cerita amal keburukan dia dulu pada orang. Maka taubat dia tu, kata Nabi SAW, tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Allah dah tutup aib dia pergi buka pada orang. Buat apa? Gitu. Nah, Allah dah tutup aib dia. Bahkan mudah-mudahan Allah dah maafkan dia. Tiba-tiba dia cerita pada orang pula dah dia punya kesalahan dia dulu. Dia ni dulu na'udzubillah min zalik. Berzina ke dan sebagainya, minum arak ke, mencuri ke dan sebagainya, cerita pada orang. Melainkan dia cerita pada orang ni untuk dapat semangat, nasihat. Pada siapa? Pada orang yang layak dia ceritalah. Siapa? Dengan ustaz ke, dengan ulama ke, dengan tuan guru ke, dia cerita nak dapat nasihat ni dulu saya macam ni. Adakah diterima amal saya ni? Adakah diterima taubat saya ni? Contoh dia ada soalan. Tanya pada tuan guru dan sebagainya. Itu tak apa. Itu ada sebab. Tapi ni saja nak cerita. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada orang dia cerita, dikhawatiri dia termasuk di kalangan golongan mujahirun, iaitu orang yang menceritakan aib dirinya sendiri, sedangkan Allah telah tutup aibnya. Tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita ni ikhlas dalam amal ni, kata Imam Haris Al-Muhasibi, kita tak benci kalau orang lain cari keburukan amal perbuatan kita. Tu dia. Kalau kita benci juga, tak suka juga, maknanya apa? Tak benar-benar ikhlas. Bahkan dia sangka buruk pula pada orang yang mencari keburukan dia. Dikhawatiri termasuk di dalam hadis Nabi SAW, man qala halakan nas fa ahlakuhum. Siapa yang berkata, telah teruklah, telah binasalah orang-orang yang macam ni rupa kerana dia ni tetap dengan maksiat. Maka kata Nabi SAW, takut-takut dialah yang paling binasa. Ni hujan mungkin lebat. Takut-takut apa dia? Dialah yang paling binasa. Dia duk cakap bahawasanya orang tu ni tak baik ni, duk cari dia punya buruk ni dan sebagainya ni. Dia tu teruk betul. Takut-takut, kata Nabi SAW, dialah yang paling teruk. Tu dia. Jadi kalau orang cari keburukan, orang sebarkan keburukan, kalau benar ikhlas dia kepada Allah Ta'ala bertaubat, maka hatinya tetap bersih. Dengan makna apa? Dia doakan agar orang tersebut juga bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni tinggi ni. Baik. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang mencari redha manusia dalam kemurkaan Allah, maka Allah akan serah diri dia pada manusia. Barang siapa yang mencari redha manusia, redha manusia dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan serahkan dirinya kepada manusia. Apa maknanya? Dia ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ibadat tu kerana nak cari redha makhluk, bukan ikhlas sungguh. Nak cari pandangan makhluk, nak supaya dirinya dipuji. Hakikatnya dia dalam kemurkaan Allah. Kenapa? Kerana niat dia tu tak betul. Maka Allah akan serahkan diri dia kepada manusia. Maknanya apa? Dia akan dapatlah pujian makhluk tu, tapi tak dapat Allah.
Dia akan dapatlah pandangan makhluk tu, tapi tak dapat pandangan Allah. Itu maksud dia. Dia akan dapat, makhluk akan kasih pada dia, tapi Allah tak kasih pada dia. Maka kena jaga betul niat kita ni. Kita pergi belajar, kita pergi ibadat dan sebagainya, betulkan balik, luruskan balik niat kita. Aku nak dapat Engkau ya Allah. Aku nak dapat redha-Mu ya Allah. Aku nak dapat cinta-Mu ya Allah. Aku nak dapat kasih-Mu ya Allah. Aku tak nak benda-benda lekeh, benda-benda bawah ni aku tak nak. Maknanya apa? Pandangan makhluk ni semua benda lekeh belaka ni. Pujian makhluk ni semua tak ada apa. Sanjungan makhluk, pujian makhluk, pandangan makhluk, ini semua benda lekeh belaka. Yang paling tinggi itu apa dia? Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik. Kemudian kata lagi apa dia? Hudzaifah Al-Mar'ashi radhiyallahu taala anhu berkata, ikhlas adalah nilai perbuatan seorang hamba sama ada pada zahir dan juga batinnya. Itu dia. Ikhlas tu apa dia? Ikhlas tu nilai pada seorang hamba tu di sudut zahir dan juga batin, di sudut luaran dan juga dalaman. Itu dia. Kalau sekadar luaran, tak nama ikhlas. Okey, dia mesti ada dua-dua sekali, luaran dan dalaman, baru nama ikhlas. Itu dia. Baik. Kemudian apa dia? Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu berkata, ikhlas adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dengan niat yang tulus. Maknanya apa tuan-tuan? Ikhlas ni adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan maksud semata-mata dia buat tu kerana Allah Ta'ala. Mengesa-esakan ni apa dia? Esa ni dengan makna semata-mata Allah sahaja Tuhan. Tu. Semata-mata untuk Allah sahaja. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas tu itulah. Itulah ikhlas tu. Semata-mata untuk Allah sahaja. Dalam ketaatan dengan niat yang tulus, iaitu niat yang sebenar. Maksudnya, dengan ketaatan yang dibuat tadi tu, solat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, umrah dia, Quran dia, baca Quran dia, zikir dia dan sebagainya, dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Dia nak dekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada makhluk. Bukan niat dia tu untuk dapat makhluk. Itu dipanggil apa? Ghairullah, selain Allah. Hanya lillah, bukan ghairullah. Hanya kerana Allah, bukan ghairullah, bukan untuk selain Allah. Itu dia. Sebab tu ada apa zikir tu kan? Ma fi qalbi ghairullah. Tu. Tiada dalam hatiku selain Allah. Selain Allah tu apa? Makhluk. Itu dia. Tak ada dalam hati dia ghairullah, tak ada. Selain Allah tak ada. Baik bagi dilihat makhluk, mendapat pujian, mendapat kebenaran dan sebagainya, selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maknanya apa? Makna tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala ni, iaitu semata-mata dia ibadat tu kerana nak Allah Taala, bukan bagi dilihat makhluk, nak dapat pujian makhluk, kemudian nak dapat kebenaran dan sebagainya, selain mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya apa dia? Dia nak makhluk, dalam masa yang sama dia nak Allah. Dua-dua dia nak. Dia nak dekatkan diri kepada Allah.
Dalam masa yang sama apa dia? Dia nak juga pujian makhluk. Ini bahaya ni. Ini juga dipanggil ghairullah, selain daripada Allah. Niat dia selain daripada Allah. Walaupun dia masukkan niat dia tu kerana Allah Ta'ala juga, tapi dalam masa yang sama nakkan pujian, nakkan pandangan makhluk, nak supaya makhluk memberikan kepadanya satu darjat yang tinggi ke jawatan, ke pujian, ke dan sebagainya lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tak dipanggil ikhlas. Kenapa? Tak ada mengesakan Allah dalam niat. Makna mengesakan Allah Ta'ala tadi apa? Hanya satu-satu Allah Ta'ala sahajalah niat yang dia tuju. Itu maknanya. Tapi kalau dia campurkan niat kepada Allah, niat kepada makhluk, itu tak nama mengesakan Allah. Itu tak nama mengesakan Allah Ta'ala dalam niat. Ni dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kena hati-hati. Kan? Itu kena hati-hatilah tu. Itu dia. Baik. Dan dikhawatiri ramai yang tertipu dengan perkara ini. Dalam hati dia nak Allah, dalam masa yang sama nakkan makhluk. Ramai yang tertipu. Lalu dia merasakan bahawa diri dia ni hakikatnya nak Allah Ta'ala. Padahal dia suka bila makhluk puji dia. Dia seronok bila makhluk puji dia. Sebab tu Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bila makhluk puji, dia istighfar pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkanlah diriku, ya Allah, apa yang mereka tak ketahui tentangku. Dia istighfar. Takut dia kalau orang puji tu. Tu dia. Kena tengok pada diri kita. Kalau orang puji macam mana rasa? Walaupun kadang-kadang tu mulut kata apa? Mulut kata, saya ni tak ada apalah. Hati tu suka ke tak? Tu kena faham. Dia kait dengan hati. Dia kait dengan hati. Kadang-kadang orang mulut ni dia tak menggambarkan bagaimana hati dia. Macam orang kata lah, mulut kata cinta, hati tapi hati dusta. Boleh jadi. Mulut kata ikhlas, tapi hati boleh jadi tak ikhlas. Mulut kata tak suka, tapi hati boleh jadi suka. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dituturkan oleh mulut tu kena bertepatan juga dengan hati itu. Bagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bila orang puji dia sahaja, maka sampai dia sedih, menangis dia, hati dia tak redha langsung dengan pujian orang. Itu ikhlas lah tu. Nak dapat gitu tuan-tuan tu, kena mujahadah lah. Kena jaga hati, selalu jaga hati. Pagi, petang, siang, malam, jaga hati. Pergi mana-mana, jaga hati. Tu. Jaga niat kita ni semata-mata nak Allah. Nak dapat tu macam mana? Kena kenal Allah. Kena kenal Allah. Nak dapat tu kena kenal Allah. Dia kadang-kadang ni bila dia tak kenal Allah Ta'ala ni, sebab tu dia kenal makhluk lagi daripada Allah. Tu dia. Baik. Maknanya apa kenal makhluk kepada Allah? Tujuan dia makhluk lagi daripada tujuan dia kepada Allah. Kenapa? Tak kenal Allah yang razik, yang bagi rezeki, yang hidupkan, yang mematikan, yang menjadikan dia, yang mentadbir hidup dia, yang memberikan kepada dia nyawa, yang memberikan kepada dia rezeki anak-anak, anak pinak, harta dan sebagainya, yang memberikan pengampunan pada dia, yang memberikan kebaikan pada dia, macam-macam. Tahu tapi tak kenal lah, tu beza tu. Tahu sekadar tahu je, tapi tak kenal. Nak kenal tu macam mana? Tu kena mujahadah zikir. Kena ada guru mursyid tarbiyah hati ni. Kena selalu duduk dalam majlis ilmu, selalu duduk dalam majlis zikir, selalu duduk dalam majlis-majlis yang bawa cinta kepada Allah Ta'ala, bawa cinta kepada Nabi SAW. Bila makin bertambah cinta tu, itu kenal dengan makna apa? Makin bertambah kecintaan kepada Allah. Tu. Bila tambahnya cinta kepada Allah Ta'ala,
maka dia akan nampak Allah, tak nampak makhluk dah. Tu dia. Nak dapat tu kena usahakan. Baik. Boleh dapat tak? Boleh dapat, insya-Allah. Sementara itu Sayyid Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu taala anhu berkata, Sayyid Jalil ni Abu Muhammad Sahal ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ni pun ulama sufi, dan juga beliau juga ulama fiqh, beliau juga ulama hadis. Yang mana beliau ni lahir di satu tempat di Iran tu. Dia ada di tempat di Iran sanalah, ya. Beliau ni tuan-tuan, mencerita sikitlah tentang beliau ni. Beliau hafaz Quran umur 6 tahun. Umur 6 tahun hafaz Quran 30 juzuk. Ingat setiap ayat, ingat. Kalau beliau baca secara hafalan tu tak ada salah langsung. Kalau zaman sekarang ni orang ambil syahadah lah. Zaman sekarang ni orang ambil syahadah kan. Iaitu apa? Iaitu baca Quran tanpa salah. Tu dia. Dia syahadah ni pun boleh jadi ada salah juga, boleh jadi 3 salah, boleh jadi 2 salah, boleh jadi tak ada salah. Tapi beliau di umur 6 tahun hafal Quran dalam keadaan tak ada salah langsung. Tu dia. Dan daripada umur beliau ni 3 tahun, beliau dah mula qiyamul lail. Umur 3 tahun qiyamul lail macam mana? Subhanallah. Dan beliau telah diajar oleh ayahnya. Ini kita nak kata apa? Ini madrasah keluarga tu sangat penting. Didikan tarbiyah keluarga tu sangat penting. Ayah beliau ni, daripada beliau kecil lagi, ayah beliau ni selalu sebut kepada beliau, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Ayah dia ulang pada dia. Apa makna dia? Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Selalu dia ulang kepada anak dia. Kita tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa lah, ulang-ulang kepada anak. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Ulang-ulang banyak kali sampailah beliau ni Al-Imam Sayyid Jalil Abu Muhammad At-Tustari ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kecil lagi dah hafal kalimat tu setiap masa beliau sebut. Itu yang Allah Taala bagi tu, bagi kelebihan yang banyak tu. Tu dia. Sebab tu karamah beliau kalau nak cerita dalam kitab-kitab sufi banyaklah. Bukan kita nak tengok bukan kita nak tengok karamah tu semata-mata, tapi kita nak tengok macam mana mujahadah beliau sehingga Allah bagi kemuliaan, yakni karamah tu. Tu dia. Macam mana beliau ni daripada kecil dididik oleh ibu dan ayah beliau ni, sampaikan beliau ni jadi subhanallah umur 6 tahun dah hafaz Quran, umur 3 tahun dah mula qiyamul lail, daripada kecil lagi dah mula zikir. Tu dia. Bahkan kalau yang saya ingat saya lah, antara karamah-karamah beliau disebutkan dalam dinakalkan oleh Imam Qushairi, tak silap saya. Beliau ni antara amalan beliau, setiap hari beliau akan bagi binatang buas makan. Rimau, singa apa semua. Bagi makan. Belai-belai elok semua tu. Betul, semua dah habis makan, tinggal pergi. Setiap hari macam tu. Tu dia. Sehingga Allah Ta'ala jadikan binatang yang buas bila melihat beliau rasa kasih, rasa sayang. Tu dia. Kenapa? Kerana dia adalah merupakan orang yang telah kasih pada Allah Ta'ala. Bila dia kasih pada Allah Ta'ala, Allah kasih pada dia, menjadikan seluruh pandangan makhluk juga kasih pada dia. Itu dia. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga ada diceritakan lagi, beliau ni kalau ibadat, antara karamah beliau, sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalulah, sampaikan 2 bulan tak makan, tak minum.
tak makan, tak minum. Kenapa? Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadat. Ini karamah. Bila kata karamah, kena faham. Benda karamah ni boleh bersalahan dengan adat biasa. Makan, kenyang. Makan, kenyang. Boleh tak makan, tak kenyang-kenyang? Boleh kena nasi lemak 5 bungkus pun tak kenyang sebab sedap. Kan? Boleh itu dia. Itu bersalahan dengan adat lah tu. Boleh tak kalau tak makan tapi Allah Ta'ala kenyangkan? Boleh lah. Macam Ashabul Kahfi kan. Ni cerita Ashabul Kahfi famous pula sekarang ni kan. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu juga Allah Ta'ala boleh jadikan beliau ni diberikan karamah, tak makan tapi kenyang. Sebagaimana Ashabul Kahfi 309 tahun tak makan tapi kenyang. Itu dia. Kenapa kita faham yang mengenyangkan tu siapa? Allah. Bukan makanan tu yang kenyangkan. Ini akidah kita. Makanan tu sebagai asbab je. Boleh tak Allah Ta'ala bagi tanpa asbab? Boleh. Itu tuan-tuan faham tu. Jadi tak ada pelik lah kalau kita dengar karamah. Sampai 2 bulan tak makan. Ini apa ni? Tak masuk akal lah benda ni. Kan? Ini benda ni mengarut ni, khurafat ni, tahyul, bid'ah. Dia bila kita faham tauhid, tuan-tuan yang dimulakan Allah, selesai masalah. Kita faham bahawasanya hakikat makan tu tak boleh bagi kenyang pun. Yang bagi kenyang tu Allah Ta'ala. Boleh tak kalau dia tak makan tapi kenyang? Boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi karamah. Selesai. Karamah tu apa dia? Benda kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi yang boleh bersalahan dengan adat. Itu dia. Selesai masalah kita. Kita faham akidah, tak ada masalah pun. Itu dia. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu antara kita kata tentang orang-orang yang hebat ni lah, Sayyid Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari ni, radhiyallahu ta'ala anhu ni. Baik. Beliau ni tuan-tuan, kalau kita baca tulisan-tulisan beliau banyak metodologi tasawuf beliau adalah lebih kepada perbahasan mahabbah, cinta je, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada makhluk, cinta semua sampai tak ada benci langsung. Melainkan pada orang kafir benda-benda yang mesti bencilah. Pada benda yang tak baik, murtad, benci. Tu. Dia bukan kata tu pun cinta juga, tu tak boleh lah kan. Redha bil ma'siyati, maksiatun, redha dengan maksiat juga. Redha bil kufri, kufur, redha dengan kekufuran, kafirlah juga, tak boleh. Pada benda yang tak boleh cintalah. Tu. Tapi pada benda yang kita kata yang secara umumnya, beliau ni metodologi beliau ataupun cara penyucian jiwa beliau adalah dengan cinta. Cinta semata-mata. Hasil daripada mana? Hasil daripada didikan keluarga ayah beliau ni yang memupuk zikir Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku, sehingga hadir cinta yang sangat mendalam dalam hati beliau. Yang akhirnya apa? Beliau menyebarkan cinta kepada umat. Itu dia. Baik. Jadi beliau kata apa dia? Berkata, seorang yang beruntung mencari tafsiran perkataan ikhlas, tetapi dia hanya menemui maksud ini. Maknanya apa? Seorang yang beruntung ni maknanya kita kata terpilih lah, yang nak cari tentang makna ikhlas tu apa dia, duk cari makna ikhlas, dia takkan jumpa makna ikhlas melainkan makna ni. Tu maksud dia, iaitu apa? Seluruh gerakan dan diamnya. Gerakan dan diam maknanya dia gerak ke, dia tak gerak ke, sama ada ketika bersendiri, sama ada ketika dia berseorangan ke, atau bersama dengan orang lain dalam majlis keramaian dengan ramai orang, hanya untuk Allah. Maknanya apa? Niat dia hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia.
Dia gerak ke, dia tak gerak ke, dia duduk di rumah ke, dia ibadat di rumah dia kerana Allah. Dia ibadat di surau ni pun kerana Allah. Walaupun dia duduk dalam keramaian sekalipun, dia duduk dalam majlis yang ramai orang sekalipun, hati dia tetap kerana Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang manusia ni berubah. Di rumah dia lain, di luar dia lain. Tu. Kan? Di rumah Allah malas je lah nak baca Quran, kan? Allah nak zikir dia pun malas, nak buat solat sunat pun malas, kan? Sekali bila keluar saja duduk di keramaian ni, dialah yang paling hebat solat sunat. Ini maknanya diri kita nak hukum diri sendiri ni. Nah, bukan hukum orang lain lah. Nak hukum diri sendiri, jangan tengok orang lain pula. Oh, dia ni banyak solat sunat ni. Ni mesti di rumah ni tak solat sunat, bukan? Nah. Jangan pergi hukum orang lain pula. Nah, dia tasawuf ni mengajar kita untuk tengok aib kita, bukan tengok aib orang. Sedangkan kita pun tak tahu dia macam mana di rumah dia dan sebagainya. Kita pula yang hukum. Ni hebatlah. Nah, dia lebih daripada wali. Wali pun tak kata gitu. Dia lebih daripada wali lagi. Tu dia. Nah, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, di depan orang lain, belakang orang lain. Tu dia. Nah, ini keadaan dia. Ini yang kita kata apa? Yang perlu kita teliti. Bagaimana kita berada di hadapan orang dan di belakang orang. Nak tahu ikhlas ke tidak? Tu. Depan orang tu macam mana ibadat kita? Sama tak dengan di belakang orang? Depan orang mungkin kita jaga sungguh. Solat tu pun lama sikit. Belakang orang Allah. Solat tu habis 20 saat habis dah. Tu dia. Jadi kita kena tengok tu keadaan kita macam mana. Kerana itu disebutkan di sini ni. Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari dia kata, ikhlas ni dalam keadaan dia gerak ke, dalam keadaan dia tak gerak ke, dalam keadaan dia sendiri ke, dalam keadaan dia dengan orang lain sekalipun, hati dia tetap dengan Allah. Sama je keadaan dia. Bukan makna di rumah pun malas ibadat, di luar pun malas ibadat, bukan gitu nah. Salah faham lah dah. Dia tak apa, hati saya tetap sama. Rumah pun malas, luar pun malas. Bukan begitu nah. Tu dia. Ini maksudnya orang yang nak kepada Allah Ta'ala ni, dengan makna dia ni usaha ibadat dan sebagainya. Bagaimana keadaan dia kalau bersendiri dan dalam keramaian. Tu kena tengok tu. Tu dia. Tidak dicampuri oleh keinginan, apa-apa keinginan, keinginan duniawi, keinginan hajat-hajat pangkat, harta, nama, kemasyhuran dan sebagainya. Tidak dicampuri oleh hawa nafsu, dan hal-hal keduniaan. Ni semua ni tak campur dalam niat dia. Barulah benar-benar dia ni orang yang ikhlas. Sebab tu dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, bagi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ghazali dia kata apa? Ikhlas ni ada 3 rukun. Ikhlas ni ada 3 rukun. Biasa kita dengar martabat kan? Ikhlas ni ada 3 peringkat. Imam Ghazali ada beritahu juga ikhlas ni ada 3 peringkat. Tapi dalam Arba'in fi Usuluddin, antara kitab yang elok juga untuk pelajari, tapi ini kitab-kitab yang lebih halus lah disebutkan apa dia, ada 3 rukun ikhlas ni. Ada 3 rukun. Yang pertama rukun asas. Yang pertama rukun asas. Apa rukun asas? Iaitu niat yang sahih. Niat yang betul. Itu dia. Niat yang betul. Itu asas. Yang kedua, apa dia? Tak ingat lah. Yang kedua iaitu apa yang kedua lah? Kita tengok balik nanti. Yang kedua saya tak ingat. Sekejap, dia ada kaitan juga dengan kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad.
dalam adab sulukil murid. Dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil bi'athah ataupun dia panggil. Yang kedua tu yang kedua perkara yang membangkitkan niat. Perkara yang membangkitkan niat yang betul tadi. Itu yang kedua. Maknanya niat yang betul ni kerana Allah Ta'ala lah. Yang kedua ni, perkara apa yang menaikkan niat dia ni kerana Allah Ta'ala. Ini dia kena tengok. Di sudut dia tahu fadilat, kelebihan ke, ataupun dia tahu tentang adanya mahsyar ke, ataupun dia tahu tentang apa dia, Allah SWT Muhammad, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan kenal yang penuh dengan kasih ke dan sebagainya. Itu yang menjadikan niat dia ni benar-benar ikhlas. Kita tengok balik. Dekat situ yang menentukan tahapan seorang pula tu. Cuma kita kata apa? Ini rukun dia, mesti ada. Perkara apa yang menimbulkan niat yang baik tadi? Itu dia. Perkara apa yang menimbulkan niat yang baik tadi? Itu mesti ditengok. Dan yang ketiga dipanggil rukun kesempurnaan. Rukun kamaliyah, rukun kamaliyah adalah rukun kesempurnaan. Apa makna rukun kesempurnaan? Yaitu benar perbuatannya, perkataannya dan hatinya menurut syariat. Benar perbuatannya, perkataannya dan hatinya menurut syariat. Kadang-kadang boleh jadi orang tu tak benar pun dia punya perbuatan dia. Contoh apa dia? Contoh solat dia mungkin rukun tak betul. Kan? Mungkin dia tak mengaji sungguh-sungguh bab rukun solat ni, akhirnya apa? Rukun tak buat. Betul-betul tak ada. Tak sempurna rukun solat dia. Bila rukun solat tak sempurna, solat jadi apa? Batal. Solat batal. Tapi dia ikhlas. Ikhlas sungguh dia buat kerana Allah Ta'ala. Tapi solatnya batal. Macam mana? Tak dikira ikhlas tadi itu sebenarnya. Tu kena betul juga tu. Nah. Tu dia. Sebab tu kena dalam bab apa namanya nak menuju pada Allah Taala ni mesti kita mengaji tauhid, fiqh, tasawuf. 3 perkara ni. Ini yang nak membetulkan ikhlas. Ini yang nak membetulkan ikhlas ni. Tu dia. Ikhlas dia sungguh pada Allah Taala, tapi perbuatan dia salah. Perbuatan dia silap, rukun tak cukup ke dan sebagainya. Maka tak dinamakan ikhlas pun. Tak dinamakan ikhlas. Maka 3 rukun ni kena perhati tengok. Niat dia tu mesti kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, perkara apa yang membangkitkan niat dia? Perkara apa yang membangkitkan niat dia? Kadang-kadang dia tu berubah sebab apa? Sebab makhluk pun boleh jadi. Tu dia. Mungkin sebab nak kahwin nak kahwin berubah. Takut niat dia tadi tu bukan kerana Allah Ta'ala, tapi sebab nak kahwin. Ni jadi masalah. Sebab tu kena tengok apa yang membangkitkan. Maknanya apa? Bila kita tahu kemungkinan sebab nak kahwin inilah yang membangkitkan niat kita untuk beribadat dan sebagainya, maka nak kahwin tu tak apa, tak ada masalah. Bukan tak boleh. Kena betulkan balik niat. Tu. Kena betulkan balik niat. Barulah sempurna rukun dia tu. Tu dia. Jadi yang kedua tu kena tengok. Yang ketiga kena benar ikut kepada syariat. Perkataannya, perbuatannya dan hatinya. Tu dia. Ini yang disebutkan oleh
Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dan lawan ikhlas ni tuan-tuan, lawan kepada ikhlas ni dalam istilah tasawufnya dipanggil isyrak. Isyrak. Ini seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Dalam Bidayatul Hidayah, kitab Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Lawan dia apa? Isyrak, iaitu mencampurkan niat. Niat kepada Allah Ta'ala dalam masa yang sama, niat kepada makhluk. Ataupun niat kepada Allah tu tak ada langsung. Walaupun zahir dia tu, zahir seolah kepada Allah, tapi hakikatnya tak ada langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipanggil isyrak. Menyekutukan niat. Itu dia. Menyekutukan niat. Tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tak habis lagi ni. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung lagi lah nak. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Ni pun ulama besar tuan-tuan. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq ni. Kisah beliau pun banyak kalau ikut kan. Kita ambil kisah ni sekadar apa? Ketika mana inda dzikrus salihin, ketika mana menyebutkan tentang orang soleh, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kenal orang soleh ni kenapa? Supaya kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana nak ingin karamah dan sebagainya, tak. Tu wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.